Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kerana bersama saya meluangkan masa lebih kurang 30 minit hingga 45 minit ini untuk saya berkongsikan pengalaman dan pengetahuan saya selama lebih kurang 25 tahun sebagai doktor pengamal perubatan berkaitan dengan masalah-masalah yang biasa kita hadapi. Kadang-kadang saya juga menerima pertanyaan berkaitan dengan suatu isu yang mana doktor yang merawat tidak dapat menjelaskan dengan baik. Kadang-kadang mereka mendapatkan penjelasan daripada saya. Ada juga yang mintakan sebagai pendapat yang kedua. Tetapi walaupun saya tidaklah memberikan diagnosis on the spot kerana saya tidak memeriksa tuan-tuan dan puan-puan, cuma saya membukakan sedikit mungkin lontaran agar minda kita terbuka, boleh kita menilai dan juga membaca perkara-perkara yang mungkin kita selama ni tidak yang terlepas pandang. Jadi hari ini kita bercerita tentang luka sukar sembuh. Luka sukar sembuh ni selalunya dikaitkan dengan pesakit diabetes. Tetapi seperti mana yang kita ketahui, diabetes adalah apabila berlaku gula dalam tubuh kita tidak turun dalam julat yang normal. Sebab tu kita tak minta lah penurunan gula ni secara terlalu rendah, sebab dia akan menyebabkan keadaan hypoglycemia yang menyebabkan mungkin kita akan menjadi pengsan dan mungkin akan meninggal dunia. Kita juga tidak mahu mengawal tahap gula kita supaya ia tidak terlalu tinggi. Apabila terlalu tinggi, ia dikatakan sebagai hyperglycemia, yang mana dia juga akan menyebabkan luka kita lambat sembuh. Jadi untuk berbicarakan luka sukar sembuh, adakah dia bertawar diabetes, untuk dapat jawapan yang straight to the point, ia agak sukar sikit sebab saya hanya boleh beritahu bahawa mungkin luka yang sukar sembuh itu disebabkan diabetes sebab ada pelbagai sebab ataupun faktor yang menyebabkan luka itu lambat baik. Tetapi selalunya orang yang ada diabetes, dia akan mengalami luka yang lambat baik. Yang ini kita akan bincangkan sikit lagi. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang bersama saya pada malam ini. Kita tengok rakan-rakan kita yang mungkin dah ada bersama dengan saya. Terima kasih kerana bersama. Okey, sebagai permulaan kita nak bincangkan sikit ataupun kita nak melihat lapisan kulit supaya kita faham apa yang dikatakan sebagai luka. Boleh Syafina keluar ni tunjukkan slide sikit lapisan kulit kita. Jadi kita boleh faham. Okey, ini dia lapisan kulit kita. Kita besarkan sikit supaya dia lebih terang. Okey, lapisan kulit kita sebenarnya dia ada 3 secara ringkas lah.
Secara ringkas dia ada 3. Yang pertama sekali, ada lapisan yang kita sebut sebagai epidermis. Ini lapisan epidermis ni adalah lapisan yang paling atas. Tetapi sebelum tu dia ada satu lapisan lagi yang kita panggil lapisan yang mengandungi lapisan inilah yang mengandungi yang kita sebut sebagai squamous cell squamous cell yang akan mengeluarkan perlindungan, akan memberikan perlindungan pada kulit kita. Saya tengok sikit, saya besarkan. Kalau saya dapat besarkan di sini, epidermis ni adalah mengandungi sel yang mengeluarkan pigmen dan juga sebagai kita panggil dia perlindungan asas dalam sistem imun kita. Jadi sebelum kuman masuk ke dalam tubuh kita, lapisan inilah yang akan bertanggungjawab mempertahankan atau menghalang kemasukan kuman. Jadi kita boleh faham apabila berlakunya koyakan ataupun yang kita sebut sebagai luka, kuman masuk dengan lebih mudah. Itu lapisan yang paling atas. Kemudian kita ada lapisan yang kedua yang kita sebut sebagai dermis. Dermis adalah lapisan yang mana adanya saraf, sebab itu yang ini yang menyebabkan rasa sakit. Dia juga ada kelenjar minyak yang menyebabkan kulit kita berminyak bagi memastikan bahawa kulit kita ini tidak kering dan juga tidak merekah. Jadi setengah orang tu mengalami masalah kelenjar minyak dia, terutama pesakit eczema di mana dia kerosakan pada kulit tu sehingga di kawasan dermis sehingga menyebabkan tak banyak minyak yang keluar menyebabkan kulit mereka menjadi kering. Di situ juga ada kita panggil dia kelenjar peluh. Kelenjar peluh ni kita faham untuk mengeluarkan peluh dan juga di situ ada hair follicle. Maksud dia ada bulu di situ, berbulu di situ. Ada orang yang berbulu jelas, ada orang yang tak berbulu jelas. Bergantung kepada genetik dan juga pada lokasi. Yang ketiga, lapisan yang ketiga yang kita panggil sebagai subcutaneous tissue. Yang ini adalah lapisan lemak, connective tissue dan juga saluran darah yang lebih besar. Apa tujuan kita memahami 3 lapisan kulit? Okey. Kalau kerosakan atau kecederaan hanya melibatkan epidermis, yang itu kita tidak sebut sebagai luka, yang itu mungkin kita panggil abrasion ataupun kita dalam bahasa Melayu ni kita sebut sebagai lelasan. Yang ini berlaku apabila sebagai contoh kita tergesel pada perabot contoh ataupun mungkin kita terjatuh di jalan raya. Dia tidak koyakan tu tak masuk kepada lapisan dermis, cuma epidermis saja. Jadi ini menyebabkan lelasan, yang itu akan mengeluarkan serous, yang itu yang kita tengok ada macam berair je yang keluar dari situ. Jadi luka ni sama ada pertama sekali yang biasa berlakunya adalah kita panggil luka insertion, irisan. Insertion ni adalah luka yang selalu dilakukan oleh doktor semasa pembedahan. Yang ni kita panggil insertion. Dia punya garisan tu cantik, dia mudah untuk dijahit. Kemudian kita ada juga kecederaan yang kita panggilkan sebagai laceration. Laceration ni mungkin disebabkan oleh senjata yang tajam. Pisau contohnya, parang dan sebagainya. Apabila dia kena pada kulit, koyakkan dia tidak sekata. Kita panggil dan ini akan kadang-kadang menyebabkan sebahagian daripada kulit ataupun lapisan yang di bawahnya akan terkoyak dan tercabut. Jadi yang inilah yang akan memberikan cabaran sikit apabila kita menjahit. Selain daripada itu kita juga ada kecederaan yang kita panggil sebagai kecederaan tebus. Kecederaan tebus tu disebabkan oleh mungkin senjata tajam, sama ada menebusi kedua-duanya, masuk ada exit point dan ada entry point dan exit point. Selalunya sebagai contoh luka tembakan, yang itu ada masuk dan juga keluar. Ataupun mungkin setakat masuk saja, entry point. Sebagai contoh ada berlakunya tikaman, masuk ke dalam kulit tetapi dia tak ada exit point. Yang ini lebih kurang kita panggil sebagai tembusan. Jadi ada beberapa lah. Apabila kita sebut luka ni, mestilah luka itu melibatkan keseluruhan lapisan, terutamanya epidermis dan dermis. Kalau setakat epidermis saja tidak mencukupi, tetapi dia melibatkan epidermis dan dermis sehingga menampakkan, kita akan tengok
ada lapisan yang kita panggil subcutaneous tissue, iaitu sama ada lemak, otot, tulang, ligamen, saraf, salur darah yang kecil dan sebagainya. Dan inilah selalunya yang menyebabkan oozing atau pendarahan yang sikit. Tetapi lebih dalam, apabila melibatkan saluran darah yang besar, sama ada arteri ataupun venous, dia akan menyebabkan pendarahan yang lebih banyak dan lebih laju. Yang ini menyebabkan kemungkinan seorang tu akan mengalami kehilangan darah, menyebabkan dia pingsan, hitam dan mungkin menyebabkan kematian. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersama saya pada malam ini. Saya sebenarnya tak boleh baca ni yang tuan-tuan punya komen, saya minta maaf kali ini sebab seperti mana yang saya beritahu, memang Facebook agak dia memblok saya punya live Facebook ni. Saya minta maaf, saya tak membaca. Saya minta nanti Safarina berikan soalan-soalan atau komen-komen di dalam layar ni supaya saya boleh membaca. Okey, kita seterusnya. Selain daripada tadi kita sebut sebagai lapisan, jadi kita faham apa yang dikatakan luka. Kemudian apabila berlaku luka, apakah staging ataupun peringkat orang cakap tu wound healing ataupun kesembuhan luka. Jadi apa yang berlaku? Tuan-tuan bayangkan hari ini sedang memotong sayur-sayuran untuk memasak, tiba-tiba tangan kita hilang fokus, tangan kita terpotong oleh pisau yang tajam. Apa yang berlaku? Di situ kita akan melihat ada 4 staging, ada 4 peringkat penyembuhan luka. Saya tengok sekali lagi. Okey, boleh kita tunjukkan gambar dia. Okey. Pertama sekali yang kita sebut sebagai hemostasis. Minta maaf, saya cuba ni. Okey. Peringkat pertama yang kita sebut sebagai hemostasis, di mana luka itu akan mengeluarkan darah, dan darah ni akan cuba membeku. Yang ini kita panggil hemostasis. Supaya apa? Supaya pendarahan tidak dapat berlaku dengan banyak. Jadi antaranya, kadang-kadang apabila luka tu kecil, dia akan berhenti dengan sendiri. Tetapi apabila luka tu besar, ia agak sukar untuk dihentikan. Cara yang lain untuk menghentikan seperti mana yang kita belajar semasa sekolah, apabila kita menyertai pasukan Bulan Sabit Merah sebagai contoh, kita ada membuat, kita panggil dia bandaging. Kita bandage dia supaya apa? Supaya darah akan membeku. Bila darah membeku, dia akan berhenti. Darah ini disebut sebagai blood clot. Dia akan membeku. Blood clot ni untuk beberapa hari dia akan menjadi skar. Yang ini yang disebut apabila dalam kita panggil stage of inflammation ataupun inflammatory. Masa itulah luka tu akan kelihatan bengkak, akan kelihatan sakit, akan kelihatan warnanya merah. Sebab apa? Di situlah pada masa inilah fibroblast, macrophages akan bertindak untuk cuba dalam merawat kelukaan ini. Kemudian tak lama kemudian dia ada fibroblast yang melekat di situ. Dia akan berkembang. Fibroblast ni dia akan cuba memperbaiki luka. Memperbaiki luka yang itu kita sebut sebagai stage of proliferative. Dan juga last sekali kita ada satu lagi remodeling. Maksud dia apabila dah ada sebagai contoh parut dan sebagainya, pada masa inilah parut ni akan hilang. Dan ini akan menjadikan kulit itu akan menjadi cantik. Ada juga kalanya parut tak dapat hilang disebabkan oleh faktor mungkin genetik, kita ada masalah keloid, ataupun mungkin disebabkan oleh kita tidak cukup nutrisi dalam pembentukan remodeling yang sepenuhnya.
Jadi kita tengok juga apa yang dikatakan sebagai luka yang tidak sembuh. Luka yang tidak sembuh. Luka yang tidak sembuh ni sebenarnya kadang-kadang kita sebut sebagai chronic ulcer. Chronic ulcer. Chronic ulcer ni apabila dia tak sembuh lebih daripada sebulan atau 4 minggu. Selalunya luka ni dia akan nampak dia punya tanda penyembuhan. Kalau luka tu besar mungkin dia ambil masa, tetapi dah nampak penyembuhan. Sekurang-kurangnya dia akan memasuki staging remodeling, itu paling bagus sekali, ataupun proliferative staging, dah masuk dekat situ. Tetapi kalau sebagai contoh masih lagi inflammation, stage of inflammation atau inflammatory, yang itulah yang kita sebut sebagai belum lagi sembuh. Kat situlah masa tu kita akan tengok kadang-kadang ada nanah, ada serous. Yang inilah yang masih lagi sakit, luka tak kering, luka masih bengkak, masih warna merah. Walaupun dah 4 bulan. Jadi ini nak bezakan sama ada luka tu adalah luka yang dalam proses untuk sembuh, ataupun luka itu memang kelihatannya agak sukar untuk sembuh. Jadi kita faham dekat mana yang dikatakan sebagai chronic ulcer. Jadi dia mengambil masa lebih kurang 4 bulan. Jadi kalau katakan dia tidak sembuh dalam masa 4 bulan, boleh kita tunjuk contoh sikit Safarina tentang luka yang tak sembuh ni. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tak dapat membaca komen tuan-tuan dalam Facebook saya sebab kita gunakan kaedah Streamix. Jadi FB Live ni memang saya tak boleh baca, dia memang block sekali. Boleh kita tunjukkan sikit gambar chronic ulcer. Ada tak saya sertakan? Jadi bagi orang yang diabetes, sebelum kita sebut tu kita kena tahu apa punca yang menyebabkan luka ini tidak sembuh. Luka ini tak sembuh disebabkan apa? Kalau kita tengok tu, contoh dia chronic ulcer. Walaupun dia kelihatannya sudah kering, tetapi dia tak ada apa yang kita sebut sebagai granulation tissue. Apa dia granulation tissue? Granulation tissue tu yang berwarna merah. Daging yang berwarna merah itu dia akan mengisi rongga atau ruang kosong di situ. Dan situlah yang kita sebut sebagai granulation tissue, yang itu memang ada harapan atau memang dia progress untuk sembuh. Kalau sebagai contoh dia macam di kaki tu, yang ni luka pada pesakit diabetes, dia mengalami luka dia sampai ke dalam dan tidak ada granulation tissue di situ. Yang ini memang agak sukar untuk sembuh. Sebab untuk sembuh, nyatakan sembuh tu apabila kulit dia akan bertemu. Dia akan membentuk scar, dia akan membentuk parut dan akhirnya parut tu akan hilang, dia akan sembuh seperti biasa. Jadi bila ada lubang begitu, dia macam mana, seperti mana yang saya beritahu, kebarangkalian untuk kuman masuk di situ agak tinggi. Bayangkan tuan-tuan, kalau contoh kuman masuk di situ, dia mungkin akan masuk pergi ke mana? Dia akan pergi ke tulang. Yang tulang ni yang kita sebut sebagai osteomyelitis. Jadi dia ada peremputan di situ, pengumpulan nanah di dalam tulang, yang ini menyebabkan agak sukar lagi untuk luka itu sembuh. Yang kedua, dia boleh pergi ke saluran darah, menyebabkan septisemia. Masuk ke saluran darah, kuman tu pergi ke seluruh tubuh, menyebabkan septisemia, terutama bagi mereka yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Sebab tu kita bincangkan sistem daya tahan ni amat penting. Sebab once sekali kuman dah masuk dalam tubuh kita, yang menentukan kita survive atau tak survive secara logiknya, secara sainsnya, secara fitrahnya ialah sistem daya tahan kita sendiri. Sebab tu pentingnya kita meningkatkan sistem daya tahan kita. Selain itu, dia boleh pergi ke mana? Saluran limpa, lymphatic drainage. Dia akan menyebabkan kelenjar-kelenjar akan jadi bengkak. Terutama kalau di kaki, dia menyebabkan kelenjar di pangkal peha. Dia akan bengkak di situ. Dia akan rasa sakit. Dia akan rasa membesar di situ. Kita tak selesa. Itu tak lain dan tak bukan menunjukkan ada jangkitan kuman pada kaki. Itu ada jangkitan kuman kaki. Jadi
kita cuma nak tengok sikit apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan masalah luka yang agak lambat sembuh. Kalau ada soalan, minta berikan soalan sini. Saya tak ni. Okey, saya jawab dululah Puan Hadijah. Assalamualaikum doktor, bisul pun ada kaitan dengan diabetes ke? Bisul ni sebenarnya hanyalah pengumpulan nanah yang kita sebut sebagai nanah di bawah kulit tu. Bisul ni adalah pengumpulan nanah. Dia adalah sebahagian daripada cara tubuh kita untuk menghalang penyebaran kuman. Apabila kuman masuk, supaya contohlah kaki kita terpijak duri di padang kan. Padang tu kotor. Lepas tu kita pun basuh kaki kita tidak bersih. Ada keluar darah sikit, kita tak letak antiseptik, kuman tu masuk ke dalam bawah kulit dulu. Jadi daripada bawah kulit ni, sel darah putih akan pergi untuk mengawal. Jadi bila dia melawan tu, di situ kuman dan sel darah putih, macrophages dan sebagainya, dia menyebabkan debris, menyebabkan sel-sel ni mati dan berkumpul, dia akan membentuk nanah. Sebab tu kadang-kadang mula tu, dia akan masuk dalam phase inflammatory dulu, bengkak, merah, kemudian dia akan menjadi bisul. Bisul tu ada dua. Sama ada dia akan pecah atau dipecahkan. Di klinik mungkin dipecahkan ataupun pecah sendiri, ataupun dia dissolve, ataupun dia akan menjadi parut. Itu bergantung kepada sistem daya tahan kita. Jadi bisul tu tak semestinya diabetik, tetapi orang diabetik selalunya mendapat bisul. Selalu boleh mendapat bisul dengan lebih mudah. Itu yang saya nak cakap. Okey, kita terus kepada mungkin faktor-faktor yang menyebabkan menyebabkan luka itu lambat baik. Kita nak sebut satu persatu. Faktor yang pertama yang kita sebut sebagai poor circulation. Apa yang disebut sebagai poor circulation? Maksudnya peredaran darah di kawasan luka itu sangat tak bagus. Ini bahasa paling mudah sekali. Apabila ada luka, nak dapat menyembuhkan dia tu, tubuh kita akan menghantar banyak bantuan di situ. Nutrition, sel pertahanan tubuh, sel darah putih, macrophages dan lain-lain. Lepas tu kita hantar juga sel-sel untuk penyembuhan, fibrin dan fibrinogen dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh saluran darah tu tak bagus, jadi bekalan tak dapat disampaikan. Macam kita ada situasi banjir, bila nak hantar saja bantuan, jalan raya tu banjir, terputus, tak boleh nak pergi sana. Jadi apa yang terjadi pada orang di sana? Kemungkinan akan mengalami kebuluran, mungkin mengalami jangkitan kuman, demam dan sebagainya sebab tidak ada bekalan. Jadi poor circulation ataupun peredaran darah yang tak bagus ini, dia menghalang penghantaran nutrien, oksigen dan sebagainya untuk ke sana. Jadi dia ada dua. Selalunya berlaku apabila seseorang itu sendiri dah ada masalah tu. Contohnya dia ada yang keadaan kita panggil, yang terutama pada arteri, yang kita panggil sebagai peripheral atherosclerosis disease. Yang ini menyebabkan saluran darah itu sendiri pada kawasan tu dia agak mengecil dia punya lumen ataupun pembukaan dia tu. Jadi darah tak berapa banyak nak pergi sebab dia dah mengalami mendakan saluran. Dia bukan je mendakan ni ataupun kesumbatan ni bukan hanya berlaku pada saluran darah di jantung, tetapi juga boleh berlaku di saluran darah yang besar pada barah saluran darah sebagai contoh pada kaki, pada arteri kaki. Yang ini selalunya terutamanya bagi mereka yang ada tabiat merokok. Tabiat merokok ni kadang-kadang menyebabkan ada masalah itu. Saluran darah tersumbat. Boleh juga apabila dia berlaku apabila masalahnya yang melibatkan vena. Menyebabkan vena. Maksud dia apabila ada saluran vena yang tersumbat atau vein yang tersumbat, tisu ni, sel-sel ni tidak dapat memindahkan, menyalurkan serous ataupun semua circulation tu ke dalam salur darah vena. Ini menyebabkan terutama sebagai contoh orang yang ada DVT atau orang ada venous insufficient, dia akan menyebabkan kawasan tu akan menjadi bengkak.
Yang ni dia berbeza. Dia akan menjadi bengkak, dia punya luka mungkin akan jadi tetap saja berair. Kalau masih berair, itu maksud dia masih dalam fasa inflammatory. Jadi dia tak progress kepada fasa seterusnya, iaitu fasa proliferatif ataupun remodeling. Jauh lagi lah remodeling. Proliferatif pun tak pergi lagi sebab kawasan tu masih lagi dalam kawasan inflammatory. Jadi ada dua, sama ada saluran darah arteri atau venanya yang mengalami masalah penyumbatan. Ada soalan-soalan lain tak, Safaridah? Okey, kita tengok. Peptic ulcer lambat sembuh daripada Ramlizan Yahya. Dia tanya peptic ulcer lambat sembuh, adakah ada berkaitan dengan pradiabetes dan juga diabetes? Peptic ulcer ni sebenarnya apabila yang ni faktor yang saya nak beritahu kemudian yang disebut sebagai repetitive injury. Maksud dia kalau contoh luka itu mengalami kecederaan yang berulang, yang itu dia akan melambatkan proses penyembuhan. Dalam kes peptic ulcer, apabila ada luka di dalam perut kita, sepatutnya luka ini dilindungi oleh mucin. Mucin tu ada apa? Adalah lapisan protein yang dikeluarkan dalam perut kita sendiri oleh sel-sel supaya dia menghalang daripada asid yang keluar apabila kita makan tu untuk menyentuh luka tu. Tuan-tuan bayangkan tadi ni, kalau tuan-tuan ada luka pada tangan, tuan-tuan letak garam, apa jadi? Tentu dah sepedih, agak-agak cepat tak baik. Sudah tentu dia ada terlambat sebab dia mengganggu proses penyembuhan tu. Jadi luka pada perut apabila terdedah dan setiap kali terkena asid apabila kita makan, itu menyebabkan luka itu lambat baik. Jadi cara untuk antaranya ialah kita mengambil ubat gastrik kan. Kita stopkan pengeluaran asid di dalam tubuh kita dalam perut kita supaya asid itu tidak terkena pada luka pada perut. Tapi masalahnya apabila kita ambil ubat itu, kita mungkin akan mengalami indigestion. Sebab apa? Sebab kita nak makan ni memang kita perlukan asid untuk menghancurkan makanan. Bila tak ada makanan, perut kita mungkin akan mengalami indigestion. Jadi salah satu cara yang terbaik ialah antaranya sebagai contoh kita rangsangkan pengeluaran mucin, dan mungkin caranya ialah yang banyak diperbincangkan dalam jurnal adalah pengambilan minyak zaitun. Jadi orang yang ada gastrik, ada peptic ulcer ni memang saya cadangkanlah ambil minyak zaitun sebab secara langsung dia akan membentuk lapisan yang melindungi luka pada perut pertama, dan dia juga akan merangsangkan pengeluaran mucin. Secara tak langsung dia akan melindungi. Jadi walaupun mungkin ada asid, tetapi tidaklah kecederaan itu teruk sangat pada luka. Jadi kecederaan yang berulang kali ini dia akan melambatkan proses penyembuhan. Selain daripada itu, untuk gastrik pula tu dia ada unsur yang kita sebut sebagai kuman H. pylori, Helicobacter pylori, yang mana masih berada pada luka, masih lagi berada situ, dia akan pertama dia akan menghalang pengeluaran mucin tu yang pertama, yang kedua dia juga akan menyebabkan secara langsung luka tu lambat baik. Jadi salah satu cara dia memang bagi pesakit saya, sebagai contoh kalau dia tak sesuai makan antibiotik dan tak sesuai ambil ubat gastrik tu, memang peringkat awal tu kita cadangkan ambil minyak zaitun supaya dia dapat lebih toleran. Ambil 3 kali sehari, 4 kali sehari terutamanya sebelum makan, dia akan dapat membantulah. Tapi kalau sebab contoh masih lagi rasa pedih dan sebagainya, itu mungkin luka dia dah terlalu dalam ataupun mungkin sudah terlalu besar dan sebagainya. Yang itu kena membuat pemeriksaan OGDS. Okey, kita lihat lagi apa lagi faktor-faktor yang menyebabkan masalah ni. Masalah bengkakan, edema. Edema tu maksud dia apa? Apabila pengumpulan cecair di pada kulit, terutama dia di sekeliling luka tu sendiri. Yang inilah yang disebabkan oleh pertama sekali terutamanya yang kita sebut sebagai venous insufficiency. Maksud dia semua cecair daripada sel tu tidak dapat disekelitkan, tidak dapat disalurkan tempat lain. Selalunya darah kita ni apabila darah
darah kita ni, sebagai contoh dia ada sirus, dia ada apa vitamin, mineral dan sebagainya, dia akan keluar daripada arteri masuk ke dalam sel. Dan bila sel ni kemudian dia akan keluar balik setelah digunakan masuk ke dalam vena. Tetapi masalah vena ni tersumbat. Bila vena tersumbat, dia tak boleh nak masuk ke dalam jantung sebab dia dah tersumbat dekat situ. Jadi di perkumpulan situ menyebabkan dia bengkak, luka yang baik, berair. Yang ini dia agak-agak sukarlah untuk sembuh. Selalunya orang kena ini selalunya kita cadangkan antaranya bila tidur dia kena angkat kaki dia supaya kawasan tu menjadi bengkak. Bila dah kurang kawasan tu menjadi kurang bengkak, ataupun dia haruslah memakai stokin yang supaya dia mudah untuk masuk ke dalam vena dan dihantar ke jantung dan agar dapat darah tu dapat ditingkatkan oksigen dan juga diberikan nutrisi dan sebagainya untuk diangkut semula ke tempat itu. Jadi dia kena pakai stokin ataupun angkatkan kaki dia supaya kawasan itu tidak terlalu bengkak. Sebab bengkak ni menyebabkan masalah sukar untuk sembuh. Okey, ada lagi tak soalan Safarina? Okey, daripada Gami Gani. Assalamualaikum doktor. Nanah tak ada, tapi kenapa dan mengapa sel boleh mati akibat kaki hitam? Dan hari ini abang kena potong kaki. Yang ini yang kita nak sebut tu. Tak ada faktor selain daripada tu. Yang sebut tadi tu ada satu lagi faktor. Yang ini kita panggil iskemik. Iskemik. Iskemik ni ialah apabila saluran darah tu, saluran darah tadi kita sebut sebagai insufficient. Maksud dia darah tak mencukupi, ada cakap tu sumbatan. Tetapi darah masih boleh lalu. Tetapi yang keadaan begini selalunya yang kita sebut sebagai iskemik apabila saluran darah sama ada arteri atau vena terputus, tersumbat sama sekali. Jadi sumbat sama sekali menyebabkan tidak ada oksigen, tidak ada nutrien, tidak ada sel-sel yang dapat pergi ke kawasan tu. Dia seolah-olah dah terputus. Macam saya cakap tadi lah, kalau kawasan tu kawasan banjir sebagai contoh, kita nak hantar bantuan. Kalau sebagai contoh jalan raya tu masih boleh dilalui walaupun tidak selancar seperti biasa, mungkin bantuan tu lambat sampai dan keadaan akan dapat diperbaiki. Tapi kalau contoh dia terus tak boleh lalu untuk jangka masa yang lama, jangka masa, sebab kita punya sel ni memerlukan oksigen, nutrien, lebih daripada 3 hari dia dah start nak mati tu. Tak dapat benda tu, tak dapat nutrisi, tak dapat oksigen, dia akan sebab mati. Dan apabila dia terputus bekalan, terus tak boleh masuk, yang itu kita punya sel-sel dia akan mati. Sama ada dua. Yang ini kita sebut sebagai gangrene. Gangrene ni ada wet gangrene yang berair. Yang ini selalunya venous. Venous tak boleh tertutup sama sekali. Maksud dia kita sebut tadi kan sebab insufficient, ada edema kat situ, air yang akan keluar. Yang kita sebagai wet gangrene. Satu lagi yang kita sebagai dry gangrene yang selalunya disebabkan oleh arteri. Yang ni tangan kita akan, tangan atau jari dia menyebabkan kering, kemudian dia akan mati sendiri, boleh jatuh sendiri, boleh tanggal sendiri. Kadang-kadang selalunya yang wet gangrene ni lah yang doktor risau, kita takut ada jangkitan kuman. Selalunya sebab wet gangrene ni lebih mudah untuk dapat jangkitan kuman berbanding dengan dry gangrene. Dry gangrene tu selalunya dia macam kering, dia macam tangan atau kaki tu dah dimamikan ataupun Firaun dulu kan dimamikan, dia kering tangan dia macam itu. Yang itu selalunya kadang-kadang dia boleh tanggal sendiri dan sebagainya. Tetapi kalau wet gangrene, dia akan bengkak, hitam, berair, berbau. Yang ini kita takut akan menyebabkan jangkitan kuman ke tubuh bahagian yang lain. Selalunya doktor akan suggest untuk potong bagi menyelamatkan keadaan. Jika tak potong, selalunya kita bimbang berlakunya septisemia. Saya harap dapat menjawablah. Ada lagi soalan? Kalau tak, kita teruskan. Okey, kulit kering adakah disebabkan oleh diabetes? Diabetes ni, kulit kering ni satu terminologi yang agak orang cakap tu general. Apa maksud kulit kering? Kulit kering ni ada yang disebabkan oleh masalah alahan kulit. Contohnya eczema. Eczema pun boleh menyebabkan kulit kering. Psoriasis.
selain daripada masalahan, dia telah merosakkan kelenjar lemak di situ, oil. Kelenjar yang mengeluarkan minyak di situ. Itu menyebabkan kulit kita akan menjadi kering. Sebab berlakunya alahan, kerosakan di kawasan tu. Jadi menyebabkan dia dah tak keluar lagi minyak. Bila tak keluar lagi minyak, menyebabkan dia akan menjadi kering. Bila akan menjadi kering, dia akan mudah merekah. Bila ada mudah merekah, mudah untuk kuman masuk. Begitu juga orang yang ada diabetes sekarang. Kerana setengah orang diabetes tu kadang-kadang disebabkan oleh poor circulation yang saya sebut tadi, sama ada arteri atau vena. Kawasan tu disebabkan tak ada nutrien, oksigen mungkin kurang, dia akan menjadi kering. Bila kering, dia mudah untuk merekah. Bila merekah, dia boleh masuk kuman. Kadang-kadang ni berlaku pada orang yang pergi haji, pergi Mekah. Suasana panas, kulit kaki tu akan mudah menjadi merekah. Bila merekah, dia tak ada masalah, tetapi bila dah masuk kuman, iaitu yang jadi bengkak, sakit, nak pijak tak boleh dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang ada diabetes, memang saya cadangkanlah, pastikan kulit, terutamanya kulit kaki tu, biarlah dia moist, dia ada lembap sikit. Cara dia macam mana? Cara mudah mungkin kita boleh ambil minyak zaitun, yang biasa refine pun tak apa, ataupun kita ambil minyak kelapa dara, sapukan ke ke celah-celah jari kaki, celah jari kaki, kawasan bawah, buatlah satu hari, setiap hari ke, betul 2 kali sehari ke, atau sehari, bergantung berwarna teruknya kekeringan tu. Saya kadang-kadang apabila saya mencuci luka pesakit diabetes, kadang-kadang saya tengok memang kawasan tu dah lah berlubang. Kita buat dressing, tetapi kawasan jari ni Masya Allah dah kering sangat kadang-kadang. Tambah bila kita letak minyak zaitun, saya gosok sampai luka, sampai keluarlah kulit-kulit mati kat situ, dah tanggal tau, tanggal. Ini tuan-tuan, kalau tak dibersihkan, dia akan menjadi sumber kepada jangkitan kuman. Yang ini akan menyebabkan yang sini dah baik, yang sini pula merebak. Jadi sebab tu, kalau ada masalah kekeringan, terutama pada kaki ni sebab kita letak di bawah kan, kat bawah tu banyak mungkin kuman-kuman yang kita tak perasan, yang dia akan menyebabkan jangkitan kuman. Jadi memang kena letak minyak zaitun ke, minyak kelapa ke, supaya dia sentiasa lembap. Sebelum tidur, sapukan sikit. Kalau beli krim pun bagus, tapi kerana krim tu mahal, nak pakai tiap hari, boleh. Kalau sesekali kat tangan tu, bolehlah pakai krim kan. Tapi kalau kat kaki tu, saya rasa elok pakai minyak zaitun ataupun minyak kelapa. Ada lagi tak, Safarina, ni? Tentang soalan? Kalau tak ada, kita pergi seterusnya. Okey, saya bawa seterusnya. Punca yang keberapa tadi? Punca yang keempat. Punca yang kedua, yang disebut sebagai infection. Kalau katakan sebagai contoh, luka tu ada jangkitan kuman, masih lagi jangkitan kuman, memang luka tu lambat baik. Apa tanda-tanda luka tu ada lagi jangkitan kuman? Pertama sekali, dia masih lagi bernanah. Bila ada nanah tahu kan, yang warna kuning tu, kerana bau dia pun boleh tahan, busuk. Nanah ni, yang ini perlukan antibiotik. Nanah harus dibersihkan, dia dibersihkan, kemudian kena bagi antibiotik paling elok, paling yang makanlah kalau tak ada alahan. Ubat makan supaya kawasan tu mati kuman. Bila mati kuman, barulah luka tu dapat disembuhkan dengan baik. Jadi selagi menanah, selagi itu memang agak sukar, yang memang agak sukar untuk sembuh. Jadi sebab tu kena cuci, buang nanah tu. Nanah tu jangan dibiarkan, sebab dia akan busuk dan juga dia akan menarik lebih banyak kuman untuk berkoloni ataupun merebak di situ. Jadi bersihkan, sama ada menggunakan kain kasar. Kalau di klinik kita menggunakan kain kasar, kita bersihkan. Lepas tu kemungkinan kita bagi antibiotik, kuman mati baru kita tengok nanti ada granulation tissue yang warna merah bawah tu. Itulah dah tanda-tanda penyembuhan, tanda-tanda penyembuhan. Jadi memang infection ni, kalau infection tu terlalu kuat, kemungkinan orang tu akan mengalami rasa demam. Luka dah lah bernanah, lepas tu ada rasa demam, yang itu kita bimbang kuman dah mula merebak ke tempat lain, ke seluruh badan. Selalunya kat situ akan rasa bengkak, rasa sakit, berair dan sebagainya. Tetapi apabila ada rasa macam masa nak demam tu, itu tanda-tanda bahaya. Seterusnya, disebabkan kekurangan
vitamin, protein, disebabkan mungkin orang tu mengamalkan makanan-makanan yang kurang protein ataupun dia mungkin tak berselera. Yang inilah yang menyebabkan kadang-kadang tu luka tu amat sukar untuk sembuh. Jadi sebab tu untuk orang yang ada luka, sama ada, inilah kita nak sebut ni kadang-kadang luka macam saya sebut tadi, luka incision, sama ada cesarean section atau mungkin luka pembedahan, kena pastikan kena mengambil protein yang sesuai, protein yang sesuai, yang tak ada alahan, kemudian bagi sikit vitamin C yang lebih sikit, mungkin 1000 mg untuk orang dewasa, ambil bagi zinc, bagi sikit vitamin, dia sangat membantu. Sebab apa? Sebab makan pun tak selera kan, nak makan pun tak selera, sayur pun tak lalu nak makan, sebab rasa badan ialah tengah sakit kan, mana ada selera. Jadi sebab tu benda-benda ni kita pertingkatkan supaya penyembuhan tu berlaku dengan lebih cepat. Sebab kalau protein dan juga vitamin tak ada, memang terutamanya vitamin C tak ada, memang luka lambat baik. Dan seterusnya disebabkan oleh kita sebut sebagai kecederaan yang berulang kali pada luka. Sebab contoh orang tu ada luka, lepas tu dia pakai kasut. Kasut tu tergesil pada lukanya. Setiap kali dia pakai kasut akan tergesil. Yang itu akan melambatkan penyembuhan luka. Itu contoh pertama. Contoh kedua ialah kadang-kadang sebagai contoh orang tu ada stroke kan. Stroke, lepas tu kawasan yang terkena pada katil tak banyak bergerak, dah ada start ada luka, yang ini kita panggil sebagai bed sore, luka bed sore ulcer. Yang ini akan menyebab dia akan meletak juga di tempat yang sama. Dah ada luka di situ, letak juga pada tempat yang sama. Jadi katil yang mungkin keras tu dia akan memberikan orang cakap tu trauma kepada luka. Yang ini memang akan lambat baik. Sebab tu bagi orang yang ada stroke, kita cadangkan memakai tilam yang lembut ataupun letaklah orang cakap belon ke ataupun glove yang diisikan air ataupun ditiupkan udara supaya dia lembut. Dia tidak menyebabkan kesan tekanan pada luka tersebut. Ini antaranya lah yang menyebabkan luka kita lambat baik. Okey, kita buka lagi. Kalau ada soalan Faridah. Kalau tak ada, kita conclude lah untuk perkongsian pada ni. Jadi, pertama sekali ialah apabila kita ada luka, pastikan kita mempunyai sistem daya tahan yang baik, yang terbaik. Yang ini sama ada kita menjaga pemakanan kita, memperbaiki cara kita makan. Ya, maksud saya ialah pastikan makanan-makanan yang kita makan tu mengandungi nutrisi yang secukupnya untuk menyembuhkan luka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga melakukan sebagai contoh untuk pergerakan. Kalau kita ada luka sebagai contoh, jangan kita bolehlah minta orang tolong urutkan untuk melancarkan peredaran darah kalau kita tak mampu nak bergerak dan sebagainya. Tetapi rehat tu bagus, tetapi rehat yang terlalu lama akan menyebabkan pembentukan darah beku. Sebab contoh orang yang ada pembedahan cesarean section kan, kita baring saja sampai seminggu, tak bergerak-gerak langsung. Yang tu tak bagus. Mungkin untuk sehari pertama yang kedua kita rehat, tetapi lepas tu kita dah bolehlah start jalan, sempuranya bangun sikit, pusing sekeliling katil. Yang itu bagus untuk sistem peredaran kita. Ya, ada soalan? Boleh kita ni? Saya minta maaf tuan-tuan sebab saya tak boleh nak baca komen ni sebab dia tidak keluar dalam saya punya Facebook dia. Okey, daripada Nur Syuhada, Assalamualaikum doktor, jari kaki saya rapat-rapat, selalu makan air celah-celah jari kaki. Apakah perlu makan ubat? Maksud dia apa puan? Yang ini kemungkinan disebabkan oleh kawasan tu, jari kaki, kawasan antara jari kaki tu kita panggil interdigital space tu, dia terlalu lembab. Ini selalunya orang yang pakai stokin, sekarang pakai stokin, lepas tu dia punya stokin tu mungkin lembab disebabkan mungkin tidak ada pengudaraan yang cukup. Sebab tu kalau saya cadangkan sekurangnya 8 jam saja. Lepas tu jangan kena buka supaya ada pengudaraan. Sebab bila ada kelembapan di situ,
apa yang akan berlaku dah dia akan menarik fungal infection. Yang ini yang kita panggil dia fungal infection. Dia menyebabkan dia kulit kita tu akan menjadi lembut, lepas tu dia akan menjadi gatal. Bila ada gatal tu, itu selalunya bukannya bacterial infection tetapi fungal infection. Gatal dan lambat baik. Antaranya ialah memang kena makan ubat antifungal lah kalau dah keadaan dah teruk sangat. Selain daripada itu boleh juga letak sebagai contoh inai dan sebagainya supaya dia anti-osmotic sebenarnya benda tu. Kita rendam dengan garam sebab dia anti-osmotic. Dia akan menarik air daripada kawasan tu keluar. Jadi dia membantu sebenarnya untuk proses penyembuhan. Tapi kalau dah teruk sangat mungkin perlu makan antifungal dan sebagainya. Itu antara. Sebab tu bagi mereka yang contoh ada jari yang rapat-rapat, jari yang kering, memang kena gosokkan dengan minyak. Ambil minyak yang natural, minyak zaitun, minyak kelapa, gosokkan di situ. Kalau setiap hari kering sebelum tidur kita letak. Kalau sebagai contoh dia tak berapa kering, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu juga dengan kulit kepala. Kerana setengah orang tu mengalami rasa gatal kulit kepala, boleh lumurkan sampai ke kulit kepala, gosok, lepas tu kita bungkus, sama ada kita boleh simpan untuk 4 jam ataupun kita tidur sekali, besok pagi kita buka dia dah meresap. Jangan risau, dia adalah natural, tak perlu basuh pun okey sebab dia adalah minyak yang memang minyak yang natural, yang tidak berbahaya pada tubuh. Dia akan menyerap, menyebabkan kulit kita ni akan sebagai antiviral, antibakteria yang tak kuat, tetapi dia akan membantu menghilangkan fungal, terutamanya bagi wanita yang bertudung kan, kawasan itu lembab, selalu saja ada keli momok. Itu amalan yang bagus. Sebab masa saya belajar dulu di India, orang India buat benda tu. Minyak kelapa tu memang dia letak, dia lumurkan sebab tu kulit rambut mereka cantik kan, terurai hitam berkilat sebab apa, memang dia amalkan minyak zaitun, minyak kelapa tu gosok kat kepala, tak dengan rambut sekali. Cuma kadang-kadang berbau sikit lah kan, bau minyak kelapa lah. Tetapi itu ada amalan yang sihat untuk rambut dan juga kulit kepala. Okey, seterusnya lagi sekali Ramlizan Yahya, adakah luka lambat sembuh boleh terjadi kepada pradiabetes dan boleh pradiabetes kembali kepada normal? Okey. Kenapa orang yang diabetes mempunyai luka? Mudah menarik luka. Pertama sekali ialah kena faham apabila diabetes dah lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, dia akan mengalami masalah neuropati. Neuropati maksud dia kerosakan pada saluran saraf yang kecil, terutama pada hujung-hujung jari, kaki dan tangan. Jadi bila rosak, dia tidak menyebabkan dia akan menyebabkan rasa kebas. Bila rasa kebas ni kadang-kadang dia pijak paku pun dia tak rasa. Bila pijak paku tak rasa, inilah masalah dia. Kuman akan masuk ke dalam tu dan menyebabkan jangkitan kuman. Itu pertama sekali, neuropati. Yang kedua disebabkan oleh dah ada luka, dekat situ gula tinggi. Jadi gula ni adalah salah satu faktor di mana kuman akan berkoloni, dia akan membiak dengan lebih cepat. Jadi untuk orang diabetes, kalau saya mencuci luka orang diabetes ni, selalu saya pesan pastikan gula normal. Baru cepat baik, baru luka cepat kering. Jadi bila turun normal, barulah dia akan mudah untuk sembuh. Itu yang pertama, itu soalan dia. Dia kata sama ada pradiabetes boleh sembuh tak? Pradiabetes belum lagi diabetes. Kena faham, pradiabetes belum lagi diabetes. Orang diabetes peringkat awal pun boleh baik sebenarnya kalau dia betul menjaga pemakanan. Ini masalahnya kita ialah bila kita masuk diabetes, kita tak ubah pemakanan kita. Kita hanya makan ubat. Bila makan ubat, kita hanya mengawal saja. Sebab tu orang yang diabetes kalau nak baik, dia kena makan ubat, itu dah tentu. Tetapi dia juga mengawal, menjaga, memperbaiki cara makan dia, cara makan yang betul. Barulah dia keluar daripada diabetes. Jadi orang yang belum diabetes, pradiabetes ni, belum masuk diabetes, jadi apabila dia menjaga pemakanan yang selalu saya bincangkan dalam WhatsApp group, dalam Facebook ni, dia akan membantu untuk dia keluar daripada kategori priorities. Dia patutnya dah bersyukur tu sebab dia belum masuk lagi, dia masih pra lagi. Lebih mudah untuk dia menjadi sihat. Saya harap dapat menjawab soalan. Ada soalan lagi Farina yang last tu daripada Fauzia Jaafar. Assalamualaikum, adakah berbahaya
kuku cekam bagi pesakit diabetes. Ini macam saya cakap tadi lah, kuku yang mencekam tu, yang ni yang kadang-kadang kita panggil dia orang selatan lah, saya tak tahu orang utara atau pantai timur bercakap apa, kita panggil cagu. Cagu tu maksud dia gula, kuku tu mencekam di tepi kawasan kita punya ibu jari sebagai contoh, biasanya berlaku di situ. Dan di situ ada pengumpulan habuk, kuman yang menyebabkan menanah kawasan tu. Jadi memang kena pastikan kita memotong kuku kita, pastikan kita punya kuku tu tidak terlalu dalam mencekam, pastikan dibersihkan, macam saya cakap tadi, kalau boleh selalu cuci, terus sikit kaki kita dengan berus sabun, ataupun mungkin setakat menggunakan kain dan sapukan dengan minyak. Itu antara cara-cara lah, antara langkah-langkah untuk memastikan kita punya kulit jari ibu jari kita ataupun jari kaki kita bersih, tidak ada jangkitan kuman. Kalau ada tuan-tuan masalahnya cagu ni, orang biasa selalu kalau saya kita akan potong, kita akan keluarkan nanah, kita akan bersihkan, kalau perlu mungkin kita bagi antibiotik, kalau tak perlu pun tak apa. Tetapi bagi orang diabetes seperti mana saya beritahu tadi, pertama sekali daya tahan dia rendah, gula pula tu dalam darah banyak, kuman mudah merebak, dia boleh menyebabkan jangkitan. Masalah orang yang luka diabetes ni, saya nak beritahu, dia punya karakteristik dia berbeza dengan luka orang lain. Luka orang lain kadang-kadang kita dah nampak lubang, lepas tu kita nampak dia punya berapa dalam dia. Kadang-kadang hanya permukaan, tetapi kadang-kadang dia ada dalam sikit. Itu bergantung macam mana keterukan luka dia. Tetapi orang diabetes ni kadang-kadang kita tengok dia, luka dia kat luar tu cantik je. Kering kan, kita happy je kan. Tetapi sebenarnya dia makan dalam. Dia makan dalam tu kadang-kadang sampai ke tulang, menyebabkan osteomalaiti. Saya dulu ada pesakit saya, diabetes, dia punya ibu jari kaki dia tu, dia ada lubang kecil je. Lepas tu dah ada scarf ataupun dia dah ada macam kuping kan. Jadi kita ingat baiklah kan. Tapi tak lama kemudian dia tembus sebelah sana pula. Bila dia tembus sebelah sana, saya buat x-ray, saya tengok dia punya tulang tengah-tengah tu dah pun ada jangkitan kuman, osteomalitis. Gula dia 15, 16. Jadi saya cakap turunkan gula, kita akan cuci, kita bagi antibiotik yang sesuai, saya ambil swab dekat situ, kita hantar untuk culture and sensitivity yang mana antibiotik yang sesuai untuk dia, dan akhirnya seminggu 10 hari dia dah jadi kering, dah baik semula. Tetapi disebabkan oleh gula dia tak terjaga, dia berulang, akhirnya dia meninggal dunia sebab mungkin ada jangkitan septisemia dan sebagainya. Jadi masa tu saya bercuti lama, jadi saya tak dapat attend dia, tak dapat tengok dia. Satu hari saya dapat WhatsApp dari suami dia, dia kata isteri dah meninggal dunia akibat masalah itulah. Jadi saya minta berhati-hati apabila kita ada diabetes ni, jaga diabetes kita, serumpanya jaga kesihatan kita. Saya dah selalu berikan 7 langkah afiat supaya kita dapat amalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan perkongsian ringkas saya ini. Jam pun dah menunjukkan 10.10. InsyaAllah minggu depan saya digantung Facebook Live ni sebenarnya selama 30 hari. Cuma saya boleh masuk dalam streaming saja. Dan streaming tadi saya tak dapat membaca komen tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama saya. InsyaAllah minggu depan pada hari dan waktu yang sama saya akan membuat perkongsian lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.